Awak buat sambal manis, lidah orang Kelantan sedap lah, lidah orang Melaka tak sedap. Malaikat sendiri berkhilaf antara satu sama lain. Nabi juga berkhilaf. Sahabat-sahabat juga berkhilaf. Kalau kita lihat dalam isu seorang penyenayah yang dalam membunuh 100 orang. 100 orang. Malaikat azab, malaikat rahmat. Berlaku khilaf di antara malaikat azab dengan malaikat rahmat. Yang ni nak tarik orang ni ke neraka, yang ni nak tarik orang ni ke syurga. Jadi berlaku perbezaan pandangan di situ. Kerana kalau kita lihat juga dalam Nabi-Nabi juga berbeza pandangan. Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam masing-masing ada pendekatan yang berbeza macam mana nak menguruskan masalah yang berlaku di kalangan Bani Israel. Kemudian bahkan sahabat lagilah, kalau kita lihat sahabat-sahabat juga berkhilaf, berbeza pandangan antara satu sama lain. Masalah apa kita ni bila kita berkhilaf ni dia sampai bermusuh, berseteru. Ini masalah kita ni sebab kita ni banyak mazhab ke, ataupun kita ni banyak jemaah ke, ataupun banyak parti ke, ataupun masalah apa sebenarnya? Ikhtilaf, perbezaan yang dulunya memang sememangnya telah lama ada benda tu kan, tetapi mutaakhir ni perbezaan itu dia menjadi panas kat tempat kita ni lah apabila mula banyak aliran. Dulu kita ada aliran kaum muda, dululah sebelum merdeka, aliran kaum tua berkhilaf juga tu kan. Kemudian khilaf-khilaf macam mazhab ni baru-baru ni lah kot muncul. Yalah kerana sebabnya di antaranya kerana keluasan pembacaan ataupun ilmu itu mungkin sebab berlaku perbezaan. Dia khilaf ni dia terjadi dengan sebab ilmu satu, perkembangan ilmu. Mungkin sebab kita ni dah ada orang pergi Madinah, kecenderungan Hambali tu ada pada budak-budak Madinah tu. Kalau orang pergi Pakistan, India, dia kecenderungan Hanafi tu ada sikit. Budak-budak mengaji Maghribi, dia ada kecenderungan Malikiyah. Budak mengaji Mesir ni memang dia daftar kat Syi'un tu mazhab Syafi'i lah. Kan? Syafi'i Mesir lah. Syafi'i Mesir. Syafi'i pun dia Yaman lain sikit. Kan? Kalau tengok Syafi'iyah kan. Kalau Syafi'iyah Yaman lain sikit, Syafi'iyah Mesir sikit lainnya, rujukannya tak sama lah dari sudut kitab-kitab dia kan. Syafi'iyah Syria lain sikit. Macam Syafi'iyah Mesir ni orang nampak terbuka sangat, dia senang nak keluar mazhab. Syafi'iyah Mesir ni dia senang, dia Dr. Ali Jumaah tu yang tak cuba baca fatwa dia kan. Dia pernah fatwa untuk satu isu mazhab Zahiriyah dia bagi kan. Ada Syekh Ali Jumaah tu kira tonggak mazhab Syafi'i zaman kita hari ni kan. Jadi perbezaan pendapat ni dia, Syekh Qaradawi dia kata ikhtilaf ni masyru', benda yang dibolehkan. Tafarruq tu mazmum, benda yang dikeji, dan dia rawat sungguh benda ni dalam kitab dia As-Suhbatul Islamiyah bainal ikhtilafil masyru' wa tafarruq madmum, benda tu kan. Jadi khilaf itu dia satu, pertama tabiatud din, tabiat agama. Kita tak boleh, sebab nas tu ada muhkam, mutasyabihat. Nas tu ada qat'i, ada dhanni, ada mutlaq, ada muqayyad. Itu memang nak memahami benda itu saja telah melahirkan pelbagai pendapat, sehingga timbul perbalahan di antara ahlul ra'yu dan ahlul hadis satu masa dulu, melaknat di antara satu yang lain, sehinggalah boleh selesailah Imam Syafi'i tulis kitab Risalah. Bila orang boleh faham usul ijtihad, bila orang boleh faham kan, rahimahullah, itu jasa Imam Syafi'i. Jadi ulama' ni bila orang bergaduh, dia leraikan. Ulama' ni saya sebut dia mesti jadi pemadam kepada api kemarahan. Jadi bila ulama' jadi batu api, ini masalah kita pula kan. Jadi khilaf itu dia tabiat din, boleh dia tabiatul lughah, bahasa. Khilaf dengan sebab bahasa banyak. Wamsahu bi ru'usikum kan. Ba tu apa? Li'lisab ke? Ba ditab'id ke? Ba zaidah ke? Dengan sebab penafsiran huruf ba tu je. Ada mazhab basuh sikit, ada mazhab basuh 1/4, ada mazhab basuh semua. Khilaf. Satu lagi tabiatul bashar. Tabiat manusia. Awak buat sambal manis, lidah orang Kelantan sedap lah, lidah orang Melaka tak sedap. Orang Melaka makan pedas dah sambal tu, orang ni 9 tak cukup pedas ni, dia kata. Tabiatul bashar, kita tak boleh kan, tabiatul bashar. Kemudian khilaf itu juga berdasar kepada maklumat. Kadang-kadang berlaku contoh nak masuk Palestin, kita boleh kata hari ni boleh ke tidak nak ziarah Palestin, ulama beza pendapat kan. Asal hukum Palestin tu, ziarah Palestin tu boleh, Ustaz. Al-Quds Al-Quds boleh,
Tapi oleh kerana bacaan mereka terhadap implikasi masuk tu berbeza-beza kan. Ada yang kata kalau masuk nanti bumi ni orang dah tak nampak sebagai bumi jihad, orang dah nampak dia tempat melancong, beri keuntungan pada Israel lah, dia yang tak bagi. Ada yang kata kalau orang tak pergi nanti macam mana, orang tak masuk, orang lupa kan. Bacaan tu, bacaan ini fatwa siasah kat ni. Bacaan itu sendiri, implikasi itu sendiri, kat situ ijtihad, nampak. Jadi kita tak boleh nak elak perkara itu. Jadi dalam masalah beza pendapat ini bukan perkara baru, tetapi bagaimana kita nak menguruskan perbezaan pendapat ni.